Assalamualaikum geng, bersama saya Syafiq Dan saya Ayeng Kita dalam rancangan Meremang TV. Okay. Untuk korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe dulu. Betul. Korang boleh komen cerita seram korang dekat kami kan. Kalau korang yang takut nak datang ataupun malu nak bercerita depan kamera, so korang boleh cerita dengan typing ataupun voicemail. So tak ada masalah, kita boleh dengar dan kita boleh ceritakan balik. Ya betul, macam itulah cara. Kalau malu, voicemail je mudah. Voicemail je. Tak ada masalah, kami boleh ceritakan balik. Nanti kita akan masukkan link lah dekat description ataupun dekat pin komen Okey, baik. Syafiq, siap ini baik Ya, Alhamdulillah. Sini makin sihat. Makin sihat Makin sihat. Orang kata makin sihat. Okey, ni kalau ikutkan kita punya podcast ni dah episod ketiga kan. Betul. Kita dah ada dua itu. So ini episod ketiga lah. So tak nak melengahkan masa Abik. Maknanya sebenarnya pendengar kita nak dengar cerita je sebenarnya. Ya, dia tak nak kita bebel banyak ni. Ya. Dia tak nak. Orang kata apa, intro tu kan, orang nak dengar kita borak-borak dulu, santai dulu orang kata kan. Oh, nak santai gitu kan. Ke sentuh Boleh juga. Boleh tak juga, kalau ada topik kita borak dulu. Kita borak dulu. Gitu Okey, sekarang hari ni nak cerita pasal apa? Okey, kalau ikut cerita aku, aku ada satu cerita lah. Okey, siapa nak mula dulu, Bik? Okey, nak osong dulu ke? Tak osong lah. Aku tak kerti. Okey, kalau macam tu aku mula dulu lah. Ya, mula dulu. Okey, aku ada cerita ni, satu cerita. Tapi cerita tak panjang pun. Tapi dia berkenaan dengan kejadian masa kecil aku lah. Masa kecil aku ni, aku banyak jumpa benda-benda pelik ni tau. Tapi bila dah besar ni dah tak jumpa dah benda gitu. Ya, dah besar dah besar. Dia tak kacau dah orang besar. Tak kacau dah. Dia kacau budak kecil dia suka kacau kan. Budak-budak kecil nampak. Kecil pun tak kecil. Mana masa tu mungkin umur aku dalam 10 tahun lebih kurang, 9 tahun 10 tahun gitulah. Sebab aku ingat macam tu, masa tu aku masih pegang tangan ayah aku lagi. Jalan mana, pegang tangan. Jalan mana-mana pegang tangan. Maknanya bila dia pegang tangan tu masih kecil lagi. Ya, masih kecil lagi. Dalam 10 tahun 9 tahun gitu aku tak ingat dah benda ni. Okey, cerita dia macam ni dia berlaku dekat area tempat rumah aku lah. Okey, dekat area rumah aku, rumah jiran aku. Benda kita nampak ni dia hantu yang bawa kepala, Bik. Hantu bawa kepala? Dia bawa kepala, 2 biji kepala. So satu badan 2 biji kepala? Bawa 2 biji kepala. Kepala dia ada. Kepala dia ada, tapi kat tangan ni dia bawa 2 biji kepala. Tu dia. Kira dia mati macam mana aku tu? Aku tak tahu lah. Kepala siapa dia bawa aku tak tahu. Dia macam ni. Tapi bentuk dia memang solid. Memang kita nampak bentuk dia. Okey, apa cerita macam ni? Masa umur aku lebih kurang dah 9 tahun lah, 10 tahun ni. Okey, dalam kejadian aku tu rumah mati tau, jalan mati. So kalau ngadap depan tu ada sebiji rumah, ada sebiji satu lagi rumah. And rumah kayu yang macam Apik tahu ada satu rumah kayu tu kan. Okey, masa tu malam tu malam tu ada tahlil kat rumah tu. Okey, so bila dah tahlil tu macam biasalah ayah-ayah apa semua akan datang lah. Dia akan bersidang. Dia akan bersidang malam tu kan. Okey, dia akan bersidang ramai lah masa tu. Okey, masa dulu masa aku kecil lampu jalan tak ada masa tu, Pik. Time tu memang tak ada lampu jalan. Tak ada lagi harapkan lampu-lampu kat rumah. Ya betul. Lampu jalan memang tak ada lagi. Memang gelap lah. Setiap jalan memang gelap. Memang tak ada langsung lampu jalan masa tu masuk kan. So kalau ikutkan dekat depan rumah dia tu ada banyak kereta, ada dalam 2-3 biji kereta. So jalan tu memang gelap lah. Kalau siapa lalu kat situ nampak lebih kurang sama-sama gitu. Orang lalu tu jalan. So kedudukan aku sekarang ni di rumah. So ni jalan, aku duduk kat sini lah. Sementara nak tunggu dia orang habis makan ke makan. Aku dah habis makan dah. Mana nak tunggu ayah aku keluar. Nak balik lah. Balik pun dekat je. Yelah, jalan kaki kan. Selang sebuah rumah je kan. So yang ada masa tu aku dengan member aku lah. Member aku yang depan rumah aku tu, sebelah dia. Okey, member aku ayah dia pun pergi juga kan. So kami berdua tunggu kat sini. Nak tunggu. Selalu ayah-ayah ni makan sambil-sambil borak kan. Yelah. Sok-sok dulu kan. Tapi masa tu diorang dah settle dah borak. Memang diorang dah stand nak balik lah. Diorang dah start nak keluar. Masa diorang nak keluar tu, aku ada terperasan. Member aku tak nampak masa tu. Aku perasan ada, masa tu kat jalan tak ada orang tau. Cuma kat rumah je ada orang. So aku nampak ada satu bayangan berjalan masa tu.
solid lah, maknanya bukan bayang, nampak walaupun dah gelap tapi bila kadang-kadang dia dah lalu kita akan nampak. Orang kalau dalam gelap pun orang lalu kita boleh nampak. Kita boleh nampak kan. Fizikal. Walaupun dalam gelap kita akan nampak pergerakan tu. Aku nampak dah jalan ni. Aku tak terfikir pun orang ni. Kan tak terfikir siapa pun. Kan lepas tu kebetulan ayah aku keluar. Ayah aku dengan kawan dia keluar kan. So kita pun balik lah. Okey, ikut jalan lah. Ikut jalan yang sama lah. Ikut jalan sama entiti tu jalan. Menghala ke jalan mati tu. Okey, maknanya ni ayah aku. Ni ayah member aku. Member aku belah sini, aku belah sini. So jalan pegang tangan ni. Masa tu sebab aku ingat lagi masa pegang tangan. pegang tangan lah. Biasa budak lagi kan. So berjalan lah. Jalan naik ke atas jalan tu. Lepas tu menghala ke sana, menghala ke tempat entiti tu berjalan. Kan? Maknanya sejalan ke selisih? Sejalan. 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 Maknanya kita mengekori dia. Masa jalan tu, kebetulan dekat sana, dekat ujung tu ada lampu tau. Bukan lampu jalan tapi lampu garis kereta tak silap aku. Lampu. Bila ada lampu di sini, bila ada entiti ataupun satu objek, kita akan nampak objek tu betul. Betul kan? Lighting bila dah nanti ke sini kan. So kita nampak dia lah. So kita pun follow. Okey, follow lah. Masa tu aku tengok dia pegang satu benda tau. Nampak macam pelik lah benda tu. Nampak macam ada rambut. Tapi dia tetap backlight. Dia tetap nampak solid hitam bik. Dia bukan nampak kita nampak bentuk dia ada mata tak. Baju dia warna apa tak. Dia tetap nampak solid warna hitam. Okey, aku tanya member aku. Member aku nama Majid tau. Majid, kau tengok mana apa tu? Siapa tu je kan? Dia bawa apa tu? Lain macam je kan? Lepas tu aku tanya ayah aku. Majid tak jawab masa tu. Kan? Majid pun tak tahu kan? Lepas tu aku tanya ayah aku. Aku tanya, Pak, aku panggil ayah aku Pak. Pak, siapa tu? Benda apa dia bawa? Orang tu aku senyap. Masa tu. Kira tak bercakap apa-apa. Tak bercakap apa-apa. Masa dia orang follow tu, aku pelik ke? Dia orang tak bercakap apa-apa. Diorang diam je. Biasa dia orang kalau dah berjalan tu mesti bersembang kan. Orang tua ke faham sendiri dah panggil dia orang macam mana. Tapi malam tu dia senyap je dia follow. Kan dia senyap, dia follow macam kiranya masa tu ayah Majid dengan ayah Ain. Yang dia jalan sekali. Jalan sekali. Kiranya 4 orang lah, 2 orang tua, 2 orang budak. Ya betul. Jalan sekali kan. Dia orang senyap daripada mula dia berjalan sampai akhir, sampai ke rumah Majid tu senyap je kan. Tanya dia, Abah, cuba tengok, Pak, cuba tengok tu. Tu siapa tu? Benda apa dia bawa tu? Kan? Ayah aku tak jawab. Tak peduli pun aku. Ayah aku senyap. Jalan. Tapi masalah jalan slow. Tak jalan macam biasa lah. Maknanya jalan macam secure, macam berhati-hati pun jalan. Kan? Follow benda tu. Follow jarak dia dalam antara kita orang dengan entiti tu lebih kurang dalam mungkin dalam 8 ke 10 meter lah. Tak jauh pun. Okay, dekat juga dekat jugalah kan. 8 ke 10 meter tu. Jalan follow. So bila dah sampai rumah Majid tu, ayah Majid dengan ayah dia, ayah Majid lah kan. Dengan dia masuk rumah kan. Kita orang jalan. Rumah aku kan depan sikit kan. So jalan depan, ayah aku tak cakap benda ni. Laju je ayah aku jalan. Ayah aku masuk. Masa tu rumah aku rumah kayu ke Pik. Rumah kayu, rumah atas kan ada tiang apa semua. So ayah aku masuk rumah kan. So aku pelik tau sebab tengok bentuk benda tu. Sebab benda tu jalan, dia bukan jalan macam langkah, dia macam ni. Meluncur. Dia macam meluncur, dia macam tak ada gerak-gerak kaki. Kalau orang normal jalan dia kan dia bawa benda ni. Dia mesti akan jalan macam tu kan, melenggang-lenggang. Tak, dia jalan patutlah aku senyap. Yelah, dia macam duduk atas skateboard. Ya betul. Gitu. Tak ada melenggang, tak ada. Dia tegak macam ni, saya jalan. Kan? Tapi lepas tu bila aku dah masuk tu, aku pun masuk rumah. Sebab aku ada perasaan ingin tahu apa benda ni. Yelah, kita budak-budak kan, kita nak tahu ni kan. Lepas tu aku pun masuk. Lepas masuk tu aku tutup pintu, aku pergi kat tingkap. Masa tu benda tu dah jalan tapi dia sampai ke hujung jalan mati dekat tiang elektrik. Dia berhenti kat tiang elektrik Abik. Dia berhenti. Dia tak hilang lagi masa tu. Aku tengok, kenapa dia berhenti kan? Lepas dia berhenti kat tiang elektrik tu, secara tiba-tiba dia sama-sama hilang. Slow-slow dia hilang. Dia hilang tu slow-slow. Maknanya benda ni rupanya. Baru tahu kan. Dah dapat jawapan lah. Mula lah. Dah dapat jawapan. Ya Allah, aku cakap kan,
benda ni rupanya patutlah yang aku senyap je daripada mula sampai akhir. Tapi yang aku berani cakap lah, yang dia pegang tu memang kepala habis. Sebab apa aku cakap kepala? Kita nampak bentuk kepala bulat, dan kita kan rambut dia panjang. Bila rambut panjang dia tarik kan, ada kesan berjurai-jurai. Kita nampak masa sebab tu. kita tahu bayang-bayang tu, kita boleh imagine dia punya bentuk tu. Lepas daripada yang dia hilang tu, baru aku perasan, oh yang dia bawa tu kepala. Sebab mula tu kita tak fikir, kita ingatkan orang. Kita tak logik lah orang bawa kepala kan. Yalah, betul. Masa memula tu nampak, masa memula tu memang nampak macam bentuk kepala dah kan. Tapi ni orang takkan nak buat kepala pula. Betul lah. Tapi, kita fikiran masa tu tak fikir. Tak fikir pun. Sebab kita tak fikir benda tu kan. So kita fikir dia manusia. So bila dah masuk rumah, bila dah hilang tu, dia dah hilang, dia berdiri kat tiang, sama-sama hilang, hilang macam tu, barulah kita perasan, oh yang dia bawa tu kepala. Betul lah. Betul lah kan. Apa yang jangkaan tu betul. Dia bawa kepala. Dia macam tu tau. Yelah, bila dah jadi gitu tu, nak kata seram tu tak lah. Sebab masa memula tu kita ingat manusia kan. Masa dah dalam rumah tu barulah kita perasan kan, oh bukan kan. So kita cerita kat ayah kita lah. Kita kat ayah, kat Pak kan. Pak cakap aku dah tahu dah. Dah tahu dah. Sebab tu aku diam. Sebab tu aku diam. Kalau aku bercakap tu, dia ajak balik. Ya, aku dah tahu dah. Ya. Kan? Patutlah dia diam. Dia cakap kan. Rupanya dah tahu punya. Dah tahu lah. Dia tak cakap belakang kita. Kita pula bising duk tanya siapa-siapa. Mesti dalam hati tu, budak ni lah. Nyesel pula aku bawa. Nyesel pula malam-malam ni tanya-tanya benda bukan-bukan. Aduh. Itulah antara cerita pendek. Pendek je cerita, tapi benda tu rasa macam scary jugalah. Sebab dia bawa satu benda yang kepala kan. Itu kalau hitam solid. Kalau cuba bayangkan, kalau kepala tu betul-betul kita nampak bentuk kepala, aku rasa mencipang lah lari. Jangan cakap. Saya rasa memang tak keluar rumah dah. Saya rasa tak keluar rumah. Kayaknya sebelum maghrib tu memang dah masuk pintu rumah, saya rasa. Kalau ikutkan, kalau orang nak tahu ya, masa aku zaman kecil, jalan aku tu, jalan depan rumah aku tu, daripada atas bukit sampai ke bawah tu memang berhantu macam-macam benda lah ada kat situ dulu. Cuma sekarang kawasan hutan situ kawasan hutan, dia kawasan jalan mati. Dulu macam-macam benda situ tak cakap lah. Kalau nak tengok apa mesti ada. Tapi cuma sekarang bila aku dah besar, dia dah tak ada lah. Mungkin dia sebabkan, aku tak faham, mungkin sebabkan moden ke, mungkin lah moden, kemodenan ke apa ke kan. Benda tu dia dah malas aku kan, aku pindah tempat lah mungkin lah. Mungkin dia dah, orang kata apa, dah tahu kat situ penghuni. Yelah. Dah ada penghuni baru kan. Macam masjid tu, macam setiap minggu mesti ada langsui bergayut dekat atas pokok kelapa belakang. Siap gelak-gelak kan. Memang tempat dia. Selalu ada. Sekarang ni tak ada. Memang family dia pun dah lali benda tu. Macam layan tak layan. Sampai label macam tu sampai lali terus sampai orang kata lali tu kira selalu lah. Kira selalu lah. Mungkin dia dah cakap, buat benda aku ngilai sih, tak ada orang layan. Betul. Buat benda aku kacau sih, tak ada orang layan. Dah lagi macam tu belah macam tu. Mungkin teori tu. Teori kan. Teori. Okey baik, itulah antara cerita aku. Cerita pendek tapi yalah, aku nak sampai aku juga ini sebabkan benda tu lah. Pengalaman kita, pengalaman yang patut dikongsi lah. Okey baik. So tapi untuk saya hari ni, saya tak nak cerita tentang pengalaman saya. Okey baik. Saya ada guest. Okey. Guest yang cerita kat saya kan, tetamu yang cerita kat saya tentang pengalaman dia. So saya nak ceritakan balik dekat korang semua ni. Saya nak cerita pengalaman tetamu saya ni. Saya tak tahulah seram ke tak bagi korang, tapi dia suruh saya untuk wakilkan dia untuk ceritakan untuk korang. Okey, baik-baik. Okey, saya bermulalah kan. Dari segi cerita dia bermula macam ni. Dia duduk di rumah taman. Okey, dia ni duduk di rumah taman. Kejadian ni berlaku dekat negeri mana, Abik? Kalau boleh. Di negeri Pahang juga. Negeri Pahang. Di dalam negeri Pahang juga. Tempat tu tak boleh beritahu Tak boleh bagi tahu lah tempat tu kan, sebab dia melibatkan orang lain juga. Melibatkan orang lain sebab dia ni pasal jiran dia. Okey, baik-baik. So kita tak boleh nak sebutlah nama tempat tu apa kan, takut orang kenal pula kan. Betul lah. So dia melibatkan jiran dia. Dia duduk dalam kawasan rumah taman. Jiran depan rumah dia ni seorang yang, orang kata apa, yang jenis berubat. Yang berubat orang. Tapi berubat orang bukan yang berubat Islam.
Oh. Faham tak? Dia menggunakan Kodam. Orang kata kodam Kodam. kodam. Dia menggunakan kodam. Dan dia boleh hantar santau dekat orang. Okey. So dia boleh, maksud saya dia ni kiranya tak baik. Oh, okey. Perubatan yang tak baik. Dia boleh hantar santau dekat orang, dia boleh buat orang murung, macam tu. Dia boleh buat perpisahan pasangan. So dia berubat dengan cara macam tu. Kejam Kejam. Orang kata apa, jahat lah kan. Lebih kurang jahat. Sebelum dia meninggal, dia ada berubat seorang ni. Yang customer dia lah, yang last. Dia berubat untuk santau orang tau. Untuk santau orang. Sebelum dia meninggal ni, dia dapat berubat. So saya nak cerita kan, sebab dia ada anak-anak. Dia ada anak-anak. Anak-anak dia tu tak ada orang kawan. Maksudnya? Tak ada orang kawan. Kiranya anak dia ni pun macam jenis bercerita juga. Macam kau jangan main-main dengan aku kan. Budak-budak asal kau jangan main-main dengan aku. Nanti mak aku hantar santau dengan kau, ayah aku hantar santau dengan kau. Macam tu. So dengan anak-anak dia ni tak ada orang yang berani berkawan. Macam tu lah kan, budak-budak kan. So sebelum dia meninggal, dia ada berubat seseorang. Lepas dia berubat seseorang tu, malam tu dia meninggal tau. Dia meninggal malam tu juga. Lepas dia meninggal tu, yang tetamu kita ni, dia balik kerja dengan ex-husband dia. Akhirnya ex-husband dia, dia balik kerja naik motor, nak balik ke rumah. Dia nak balik ke rumah tu, dia sebelum dia sampai ke rumah tu, dekat sempang rumah dia tu ada satu pokok yang besar tau. Satu pokok besar. Dan ada kawasan padang. Dan sebelah kawasan padang tu ada tapak perkuburan. Dekat tapak perkuburan. Dekat pokok yang besar tu, dia ada nampak sekilas something tau. Orang kata apa, lansui kot. Tak pun cik ponti. Memang sangat tinggi dan panjang. Kain dia memang berkibar. Dia nampak dengan mata, anak mata dia, dengan husband dia tau. Dia nampak, first dia nampak tu, dia terus toleh. Tapi dia kata dia tak nampak solid. Dia nampak sama-sama. Benda tu dekat mana? Dekat atas pokok. Area rumah dia ke? Dekat dengan area rumah dia. Dekat pokok tu berdekatan dengan kubur, dengan padang. Dan rumah orang yang jiran dia tu pun sebaris dengan pokok tu kan. So dia nampak benda tu sama tinggi dengan pokok, tapi duduk atas pokok. Benda tu turun, lepas tu naik, macam benda melayang. Macam kita kibar bendera kan. Macam tu, lebih kurang macam tu. Dia terbang, lepas tu dia naik atas pokok balik. Dia turun, dia naik atas pokok balik. Lepas tu dia punya ex-husband ni pun nampak juga, sebab dia tepuk bahu kan. Dia tepuk bahu. Lepas motor diorang ni jadi berat. Motor naik motor masa tu naik motor. Motor diorang ni jadi berat. Lepas tu dia cakap kat saya, husband dia ni ada baca something lah kan. Mungkin ayat kursi 3 kul ke, dia baca. Lepas baca tu, motor diorang terus jadi okey lah kan. Diorang okey, terus dia pecut balik ke rumah. Itu malam pertama. Diorang kena. Malam pertama diorang kena. Benda ni, Dia kata dia kena 3 hari berturut-turut. Dia 3 hari berturut-turut dia kena. Sebab dengan yang hari keempat dan hari seterusnya dia tu, dia tak duduk rumah dia. Dia balik kampung. Dia balik kampung. Dia kata serik, dia kata. Untuk hari kedua, untuk hari malam pertama, yang tu diorang nampak. Yang tu diorang kena kacau untuk malam pertama. Lepas tu untuk hari yang kedua, dia balik. Lepas tu dia siap mandi apa semua tu. Dia macam, dia tidur dengan husband dia tidur. Husband dia tidur. Dia ni macam terbayang-bayang lagi benda tu. Betul ke aku nampak ni? Kan dia macam berfikir lagi, betul ke aku nampak ni? Lepas tu, semasa dia fikir tu, dia ada dengar dekat rumah jiran dia tu orang maintain. Kalau dulu pernah tak maintain? Ayin pernah maintain tak? Yang ikat tin panjang. Ikat tin panjang,
Lepas tu tarik kan? Lepas tu tarik. Pernah. Kan? Maintain tu. Tapi dekat kawasan rumah dia je. Lebih kurang macam dia pergi ke dapur, dia patah balik ke depan. Dalam kawasan rumah dia? Dalam kawasan rumah dia. Lepas tu macam kiri ke kanan. Benda tu macam seret betin tu. Okey, baik. Benda tu seret betin. Dia dengar, memang kuat. Lepas tu esok pagi tu dia tanya dia punya husband dia. Dia tanya, ada dengar tak ni kan? Lepas tu husband dia tak ada pun, tak dengar pun kan. Cakap kuat gila sampai dia tak boleh tidur. Memang dia tak tidur malam tu. Kan, dia tak tidur. Dia dengar benda tu dengan fikirnya lagi kan. So dia dahsyat dah. Benda tu meracau kan, sebab tuan dia dah tak ada. Kan? Sebab tuan dia dah tak ada. Sebab dia dahsyat lah, benda tu meracau. Okey, malam kedua pula husband dia nampak Mr. Candy kat atas bumbung. Okey. Atas bumbung rumah dia. Malam tu laki dia pula nampak. Dia tak nampak. Laki dia pula kena. Nampak laki dia keluar. Masa tu nak kunci motor dengan tutup pagar. Tutup pagar rumah. Okay, masa dia nak kunci pagar tu, sekilas macam kita kunci pagar, mesti kita sambil-sambil tengok kan. Jiran rumah taman. So dia nampak tepat kat atas bumbung Cik Chong tu. Dia nampak tepat atas bumbung. Lepas tu dia macam tercengang. Dia tak tahu nak buat apa. Dia keluar nak kunci pagar lah. Dia nampak. Memang besar dia kata. Cik Chong tu besar. Dia kata besar. Kini kalau kita ni bergabung dua badan kita. Mana kalau macam ni? Dia tinggi. Dia besar. Tinggi tapi dan besar sekali. Besar. Dia kata besar. Memang besar dia kata kat atas bumbung. Lepas tu dia macam tercengang. Sekelip mata je dia celik. Benda tu terus hilang. Dia celik mata je. Satu celik je. Mana dia sedetik je. Kan kalau kita macam termenung. Lepas tu kita mestilah kita celik mata kan. Dia celik, hilang. Okay. Hilang. Itu malam kedua diorang kena. Malam yang ketiga diorang kena semasa apa ni, waktu tu bukan balik kerja tau. Semasa mana? Balik daripada shopping. Okay, balik malam pada juga shopping. Malam juga. Diorang balik pada shopping. Dalam tak lewat pun. Masa tu dalam lepas isyak pukul 9. Awal 9 macam tu. Awal memang awal. Dia nampak yang orang meninggal tu. Dia nampak orang yang meninggal tu. Ada balik Dia nampak orang meninggal tu duduk depan pagar. Pagar rumah dia. Dia nampak orang yang meninggal tu ada depan pagar rumah. Maknanya ni pagar rumah. Mana dia tak sempat lah. Kan dia jiran depan tau. Jiran depan. Dia jiran depan. Okay, dia nak masuk kereta. Lepas tu dia nampak ada orang berdiri depan rumah dia ni. Okay, kalau kita nampak orang berdiri depan rumah jiran kita, mesti kita ingat jiran kita apa. Kita tengok kan. Kita tengok dia pusing macam tu kepala kan. Macam yalah kereta kan. Yalah. Dia belakang. Nak undur lah. Dia nak reverse nak reverse, nak masuk kereta. Nak masuk ke garaj. Lepas tu dia nampak memang orang yang meninggal tu dekat depan pagar dia. Itu malam yang ketiga. Malam yang ketiga tu diorang kata laki bini tak boleh tidur. Laki bini tak boleh tidur. Balik daripada shopping. Memang awal masa tu pukul 9. Dia nampak orang yang meninggal tu duduk depan pagar rumah dia sendiri. So macam mana lepas tu macam mana dia dah nampak tu, dia stay lagi ke? Dia stay dan diorang macam tundukkan pandangan. Diorang baca ayat kursi. Diorang kata diorang stop kereta. Diorang baca ayat kursi. Diorang tenangkan diri. Okay, benda tu dah hilang. Lepas tu diorang tak boleh tidur. Diorang decide untuk balik kampung. Okey, baik. Untuk balik kampung. Dua-dua lelaki bini cuti. Minta cuti. Masa tu diorang tak ada anak lagi lah. Kan? Waktu tu tak ada anak. Masa tu diorang baru kahwin dalam setahun macam tu. Diorang tak ada anak lagi, diorang kata masa tu. So diorang decide balik kampung. Diorang kata tak tahan lah. Tiga malam berturut kena. Diorang tak tahu yang dah malam ketiga orang yang meninggal tu muncul depan rumah dia. Yang family tu ada lagi duduk kat depan rumah family tu tak ada. Mana pindah? Tak ada. Memang diorang tak tahulah. Lepas meninggal tu dah tak ada tu. Lepas meninggal tu diorang tak ada kat rumah. Lepas yang diorang ni kan, orang tua diorang tu meninggal, diorang tak ada kat rumah. Tak tahulah. Rumah tu diorang sewa ke ataupun rumah diorang sendiri? Tak pasti. Tak pasti diorang sewa ke atau diorang beli. Tapi memang tak ada kat rumah. Rumah tu kosong.
Oh, kosong terus. Kosong. Tak tahu diorang pindah ke, diorang duduk rumah adik-beradik ke sementara, tak pasti. Mungkin lah. Diorang tak tahan sebab yelah malam ketiga dah nampak benda tu depan rumah diorang. Yelah, seketul kat situ kan. Kira korang bayangkan orang yang dah meninggal muncul depan mata korang. Kau benda dah ke bumi kan, dah tanam, tiba-tiba ada depan mata korang. Korang rasa macam mana kan? Apa perasaan korang masa tu? Memang seram lah. Memang betul-betul memang seram. masa tu memang diorang dah decide lah diorang nak balik kampung. Diorang kata diorang nak duduk kampung. Kan? Tapi tak selamanya, sementara kan. Sementara Yelah. benda tu nak reda ke reda kan. Sebab diorang kata dah terlampau sangat ni kan. Dah terlampau heavy. Tapi aku rasa PM benda yang muncul tu ada mungkin belaan daripada dia tau. Mungkin dia menyerupai kan. Contoh macam Cik Chong kan, itu belaan dia. Apa ni, Lansui Ponti ke, itu belaan dia. Tapi yang menyerupai dia tu, aku rasalah pendapat aku yang biasa aku dengar cerita ni, yang boleh menyerupai dan biasa orang belak adalah hantu raya. Hantu raya kan? Dia menyerupai memang sebiji. Mana kita tahulah dia boleh hantu raya. Dia memang nampak sebiji muka. Muka dia memang orang kata bawah mata lebam. Oh ya. Lebam ni. Baju macam biasa dia cakap. Baju memang baju yang selalu dia pakai. Selalu dia pakai. Yang kita nampak dia. Selalu yang kita nampak dia itu. Baju tu dia pakai. Okey, baik. Bawah mata hitam. Memang kulit ni bukan kulit macam kita ni, putih macam tu bukan. So, dia dia putih, orang kata pucat putih purple. Oh, putih pun maksudnya pitus nak ke biru gitu. Dia macam mayat lah. Ya betul. Macam mayat dah lebam. Memang macam tu. Betul. Bibir dia ni memang hitam. Mata dia tu macam bau bangun tidur. Oh gitu anak mata dia ni, mata putih ni bau bangun tidur. Maknanya kalau dia dapat nampak detail kat situ, kat muka, memang betul-betul solid lah benda tu dia nampak solid. Sebab dia boleh cerita semua sebenarnya muka. Sebab saya dengar cerita daripada dia. Dia kata benda tu memang wujud macam manusia betul, macam dia. Macam sebab tu saya cakap, korang bayangkan orang yang dah meninggal tiba-tiba muncul depan mata. Ya. Kan? Tapi kalau dia dapat detailkan semua benda yang dekat muka, maknanya benda tu memang dekat dengan dia. Memang dekat. Sebab rumah taman kalau jiran depan memang dekat. Ya, maknanya benda tu antara dia dengan benda tu memang dekat lah. Sebab dia dapat detailkan mata dengan kulit. Mana kita boleh nampak. Malam masa tu kan? Malam. Dah lah malam kan? Awal lagi dalam pukul 9 dia kata. Memang dia tak kisah pukul 9 ke ada bahan semacam ni. Memang tak tahu lah nak cakap macam mana. Sebab dia nak parking kereta mengundur. So dia punya jiran dekat depan ni, so kita kan rumah menghadap menghadap kan, rumah taman menghadap. So dia boleh nampak benda tu depan pagar. Memang solid gila. Depan pagar rumah dia ke depan pagar rumah dukun tu? Rumah jiran dia tu lah. Dia tu lah. Bukan rumah pagar dia. Okay, aku ingatkan dia duduk kat rumah pagar. Maknanya nak undur tu nampak depan-depan lah. So berdepan. Kita kalau korang, saya lah sebagai lelaki, yang lelaki-lelaki kat luar sana tu, mana nak parking macam tu kan. Yelah. Kita nak parking undur, senang keluar kan. Yelah, memang itulah kita orang lelaki kan. Kita macam tu kan. Macam tu lah. Mudah. Dia nampak. Okey, lepas tu dia balik daripada kampung, dia balik rumah dia. So lepas tu dia kata dah tak ada lah. Tak ada gangguan tu. Tak ada dah. Dia kata dia pasang surah ruqyah apa semua tu. So dah tak ada. Benda tu tak ada lah. Okey. Untuk cerita kedua, dia ada cerita kedua. Ini ada. Waktu dia bersalin anak yang pertama. Okey, baik. Ini waktu dia bersalin anak pertama. Dekat kena bukan dekat rumah dia tu lah. Waktu dia keluar daripada hospital tu, dia terus pergi ke rumah mak mertua dia. Dia mak mertua dia nak jaga dia Okey, dia pergi kat rumah mak mertua dia. Okey. Dia berkeluar waktu tu, dia keluar hospital dalam pukul 6. Dia keluar hospital dalam pukul 6. Dari Temeloh nak ke Jerantut. Logik tak nak ke Temeloh, dari Temeloh nak ke Jerantut 2 jam? Tak kan? Tak. Saya rasa sejam je kot. Temeloh ke Jerantut sejam je kan? Sejam je. Kalau 2 jam kan? Tu macam pelik sangat kan? Macam pelik. So dia ni baru lepas bersalin tau. Dia terus pergi ke rumah mak dia. Masa dia nak pergi tu, dia dah set masa dah. Okey, sampai sebelum maghrib ni. Okey, sampai sebelum maghrib. Tapi kereta diorang ni macam ada problem tau. Macam dah tekan, dah rasa laju dah ni, tapi slow. Tekan slow. Okey, tak apalah. Dia decide kereta dia problem lah kot kan. Mungkin
adalah something yang rosak kan, Ya, bab kadang, enjin. kadang kita tak terfikir pun pasal Tak benda tu terfikir kan. kan. Okey, sampai rumah dalam pukul 7 lebih nak ke pukul 8. Okey, nak dekat 2 jam perjalanan dia orang tu. Okey, macam tak Tambah masuk lagi akal. sejam tu. Tak masuk akal. Okey, tak apa sampai pukul 8. Okey, masuk rumah. Mak mertua dia ni dah siapkan lah tempat tidur apa semua kan. Untuk dia apa semua. Dia ni tidur atas katil. Okey, malam tu semua tidur kat ruang tamu. Dia tidur atas katil, mak dia, husband dia, anak-anak buah dia semua tidur kat ruang tamu. Teman dia lah kan. Okey. Teman dia. Okey, sebelum tidur tu pintu rumah ni yang berkunci buka. Tiba-tiba terbuka sendiri. Okey. Padahal dah kunci. Lepas tu mak mertua dia ni suruhlah anak buah dia tu pergi tutup. Sekarang anak buah dia ni dalam umur 8 tahun ke 9 tahun macam tu. Waktu tu lah suruh pergi tutup. Pergi tutup kan. Lepas tu dia kata, anak ada hantu. Oh, dia tahu. Dia cakap macam, Nana ada hantu. Anak Amah ada hantu. Dia kata macam tu. Cakap tak ada tu. Ya betul ada hantu anak. Dia tak nangis, dia tak apa. Dia cakap macam tu. Apa yang dia nampak tu dia cakap. Dia cakap anak ada hantu. Lepas tu mak dia bangun, mak mertua dia ni bangun, pergi tutup apa semua, kunci apa semua kan. Okey, dah settle lah tu kan, tutup pintu apa semua. Lepas tu malam tu juga semua dah tidur. Yang dia ni tengah tidur, dia rasa macam ada orang perhati dia. Okey. Dia rasa macam ada orang perhati dia kan. Kalau kita tengah pejam mata, bila ada orang perhati kita ni, kita rasa macam macam ada something kan. Dia buka mata dengan keadaan, kalau korang baru bangun tidur lah kan, kalau macam Yen baru bangun tidur, mata kita mestilah macam kabur-kabur kan. So dia buka mata, dia nampak dua cik chong. Oh yo. Satu berbungkus solid kan, dua. Satu bungkus solid, satu lagi ni muka terbuka. Yang muka terbuka ni heavy sangat, kacau dia. Yang berbungkus elok ni just teman je saya. Just teman. Just teman je saya rasa. Sebab dia tak kacau. Okey. Dia tak kacau. Yang berbungkus elok ni dia tak kacau, dia just berdiri. Berdiri yang muka terbuka ni yang heavy kacau dia kata. Dia bercelik mata tu, benda tu depan muka dia macam ni. Oh yo. Okay, kita tengah baring. Benda tu tengok macam awak tengah Yen tengah baring kan? Saya tengok macam tu. Apa? Depan muka dia macam benda tu menunduk rukuk gitu kan. Macam tu. Tengok depan muka dia. Dia buka mata tu, dia kata dia nampak pipi berdarah. Pipi ni macam terkoyak berdarah. Lepas tu kening dah terkopak habis. Mata hitam, bibir berdarah. Dia kata memang seram lah. Dia tak boleh nak gambarkan dengan jelas, tapi dia boleh nampak sama-sama. Okey. Masa kita buka mata kita kabur, tapi kita boleh nampak benda tu dekat. Yelah, boleh dekat, boleh nampak kan. Kita boleh nampak, kita boleh describe dia macam mana. Kita boleh describe dia macam mana. Lepas tu dia tak boleh nak bercakap. Oh, terkunci tu. Dia terus macam kita dah nazak sangat masa tu. Memang dia just dalam hati dia terfikir Allah. Dia kata dia terfikir Allah. Dia kata Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Lepas tu benda tu hilang. Dia celik mata sekejap, hilang. Oh, masa tu anak dia ada kat sebelah. Anak yang belah itu ada kat sebelah. Ada kat sebelah. Anak sulung dia. Laki dia ada kat bawah. Laki dia kat bawah, mak mertua dia, anak buah-buah dia. Oh, okay. Mana semua tidur kat luar masa tu. Semua tidur kat luar masa tu. Tapi benda tu kacau dia. Dia yang terjaga. Mungkin semua tengah lena kan. Okey. Dia, yelah kita dah nampak tu. Dia kata dia pejam lah mata. Dia takut. Dia rasa dia memang takut gila masa tu. Dia sambil pejam mata, mulut dia tak boleh bercakap. So dia dalam hati dia kata dia boleh boleh dalam isi hati dia boleh sebut Allah, Allahu Akbar masa tu. Benda lain dah memang dia kata dia tak boleh. Dia dah kuatkan dia punya hati ni tak untuk lepas ke? Dia kata memang tak lepas. Dia kata Allah, Allahu Akbar. Itu macam kena tindih lah. Mungkin lebih kurang macam tu lah kena kan? tindih kan tak boleh nak cakap kan. Tapi kita dalam hati kita boleh kita ni kan. Tapi dia boleh. Kata hati dia tu macam keras sangat. Oh, dia lekat terus. Memang tu lekat. Dia kata
tak tahu nak cakap macam mana sebab dalam man kan. Dia kata dia boleh tetapkan dalam hati dia tu Allahu Akbar masa tu. Maknanya surah-surah lain dia tak boleh nak. Tak lepas ke? Memang tak lepas dia kata. Lepas tu dia buka mata, benda tu hilang dari depan muka dia. Lepas tu dia macam kali benda tu duduk dekat dia punya pintu bilik. Satu lagi pintu bilik mak mertua dia. Yang berbungkus elok tu. Tapi masa tu dia dah bangun dah. Yang berbungkus elok ni dia tak heavy sangat dia kata. Dia just teman je dia kata kan. Yang muka terbuka ni yang heavy dia tenung. Tenung memang tajam dia kata. Masa yang kali kedua dia nampak tu mata dia dah jelas. Mata dia dah jelas. Dia kata memang dia tenung tepat kat ni. Memang dia pandang memang macam dia nampak benda tu solid memang solid. Dia kata memang solid benda tu. Dia pandang memang tajam. Macam marah tau. Tak tahu dia marah sebab apa. Dia macam marah dekat kita punya tetamu yang cerita ni kan. Akak ni. So dia pandang dengan keadaan yang marah. Lepas tu mak mertua dia ni macam bergerak, terjaga. Macam terjaga, benda tu terus hilang. Okey, baik. Itu pengalaman dia masa lahirkan anak sulung. Maknanya benda tu macam kau cakap tadi, kereta dia tu berat kan. Mana benda tu ikut daripada sana lah. Saya rasa mungkin daripada hospital. Benda tu memang datang dari hospital. Sebab kita kan dia kata mungkin lah dia cakap macam tu kan. Mungkin lah benda tu dari hospital ikut dia balik ke rumah. Sebab dia yelah baru lepas bersalin. Tak tanya dia apa punca benda tu marah. Dia ada buat apa-apa ke kat hospital? Tak pasti. Dia pun tak tahu Tak pasti. Saya dah try tanya. Dia kata dia pun tak tahu apa tak yang tahu dia buat. Mungkin terlanggar sesuatu mungkin. Terlanggar sebab kita yelah korang yang perempuan baru lepas bersalin dia nak jalan pun tersenggut-senggut lagi kan. Yelah. Mungkin terlanggar tempat dia ke, lalu tempat dia ke kan. Lagi satu waktu tu tengah kotor orang kata. Betul kan? Darah apa semua kan. Tengah kotor. Jadi benda tu nak suka sangat kan. Suka sangat suka untuk mendamping, untuk dekat kan. Kita pula ada baby apa semua kan. Benda yang fresh macam tu, suci. Memang suka. Benda tu memang suka lah. Macam-macam. Mana pengalaman tu memang heavy juga heavy. Memang heavy lah. Sangat. Bila kau nampak benda tu seketul-seketul, betul. siap nampak bentuk wajah tu yang aku rasa itu sangat heavy lah. Itu yang sangat heavy. Sebab dia sampai dia kata dia memang tak boleh nak cakap apa. Dengan dalam hati ni pun dia just boleh cakap Allahu Akbar. Dia tergerak ke hati dia, itu je yang dia itu boleh. Je. Allahu Akbar. Itu je dia kata. Dia memang dah tak boleh lah Al-Fatihah ke apa ke dah. Tapi benda tu datang masa tu je. Esoknya tak ada dah. Tak ada dah. Itu je. Waktu tu je. Waktu tu je. Dia nak bagi peringatan tu. Waktu tu je. Sebab dia dah cerita kat mak mertua dia. Mak mertua dia tak tahulah kan buat apa ke apa semua kan. Buat solat ajat ke. Okay lah. Tak pasti. Okey, baik. Mana Syafiq ada 2 cerita ni daripada dia. Dari guest kita. Tu 2 cerita. baik Saya tengah korek lagi. Tanya dia apa lagi kan. Mana tahu nanti kita bercerita lagi. Okey, boleh. Okey, baik. Maknanya alhamdulillah hari ni kita ada ada 3 cerita lah kita kongsikan pada hari ni dengan kita punya viewer Maknanya okey, untuk korang yang ada, kalau ada cerita untuk dikongsikan dengan kami, InsyaAllah boleh tekan link di description ataupun di pin komen mana boleh cerita kat kami. Sama ada boleh melalui tag ataupun nak voicemail pun boleh, nak call pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak masalah. InsyaAllah kami boleh share dekat sini lah, kita ceritakan balik. Kalau perlu kami rahsiakan nama, kami boleh rahsiakan, tak ada masalah. Apa yang perlu dirahsiakan, yang tak perlu disebut boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada rahsiakan, nak beritahu nama penuh pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak bagi umur, beritahu umur siap umur apa semua. Nombor IC apa, tak ada masalah. Okey, baik Syafiq. Maknanya kita akhiri dengan kita punya podcast ni dengan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan jangan lupa tekan bell notification. Betul. Okey, baik. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.